Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan sekalian. Kami dari kumpulan M1 Leon Festinger akan membentangkan tentang filem yang kami pilih iaitu The Greatest Showman. Kumpulan kami terdiri daripada 11 orang termasuklah saya Muhammad Solehim, seterusnya Nadirah yang merupakan ketua kumpulan, Haziq, Husna, Hidayah, Nur Farah, Aiman, Teh Yizwan, Wong Chilong, Li Jiazuan dan akhir sekali Chen Ziying. The Greatest Showman ialah sebuah filem musikal yang mengisahkan tentang Phineas Taylor Barnum, seorang yang berwawasan tinggi dan usahawan yang bangkit dari kekaburan untuk menjadi legenda showbiz. Filem ini menggabungkan unsur-unsur fiksyen dan peristiwa kehidupan sebenar untuk mencipta kisah yang penuh inspirasi dan bersemangat. Filem ini bermula dengan memperkenalkan Phineas Taylor Barnum, seorang budak lelaki miskin dan imajinatif yang mengimpikan kehidupan yang lebih baik. Apabila dia dewasa, Barnum berkahwin dengan kekasih zaman kanak-kanaknya iaitu Charity dan dikurniakan 2 orang anak perempuan. Barnum mengumpulkan pelbagai kumpulan penghibur termasuk seorang kedil, seorang wanita berjanggut, seorang lelaki gemuk, seorang lelaki yang disebut sebagai dog boy dan seorang lelaki setinggi 8 kaki. Dia menubuhkan Barnum's American Museum dan menjadikannya sebuah sirkus yang dikenali sebagai Barnum Circus. Walaupun berdepan dengan keraguan dan kritikan awal daripada masyarakat kelas atasan dan juga media, persembahan Barnum mula mendapat populariti dan ramai orang terpesona dengan persembahan tersebut. Filem ini mempamerkan persembahan yang mengagumkan, muzik yang menarik dan semangat persembahan yang menakjubkan. Sepanjang perjalanan, Barnum menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kesukaran kewangan, tindak balas orang ramai dan pengorbanan peribadi. Dia menjadi terperangkap dalam mengejar kekayaan dan penerimaan daripada masyarakat yang berstatus tinggi dan dia juga mengabaikan keluarganya dan melupakan niat asalnya. The Greatest Showman juga menjadikan kisah cinta antara rakan kongsi peniaga Barnum, Philip Kane dan artis trapez bernama Annie Wheeler. Hubungan mereka menghadapi halangan kerana prejudis masyarakat dan perpecahan kelas. Akhirnya, filem ini menekankan kepentingan menerima kepribadian, meraihkan perbezaan dan mencari makna sebenar kejayaan. Konsep psikologi sosial yang terdapat dalam filem The Greatest Showman ialah konsep diskriminasi. Diskriminasi ialah tingkah laku khusus iaitu tingkah laku negatif yang ditujukan kepada masyarakat kerana keanggotaan mereka dalam satu kumpulan yang tertentu. Selalunya, diskriminasi ini berpunca daripada salah faham dan ketakutan. Terdapat 2 jenis diskriminasi yang dapat diperoleh dari filem ini, iaitu diskriminasi yang ditujukan kepada orang dari sudut kurang upaya atau kecacatan fizikal dan yang kedua ialah kelas sosial. Sebagai contoh, diskriminasi dari sudut kurang upaya ialah kita dapat dilihat daripada apabila masyarakat telah menghina pekerja Barnum Circus disebabkan oleh keadaan fizikal mereka yang berbeza. Contoh yang kedua ialah diskriminasi pada kelas ekonomi di mana sewaktu Encik Barnum kecil, dia tidak layak untuk berkawan dengan orang yang berasal dari keluarga yang terhormat kerana beliau merupakan orang kelas bawahan. Terusnya, keberkaitan senario dalam filem dengan konsep diskriminasi. Setelah selesai persembahan sirkus, terdapat segelintir penonton telah menyerang para penghibur Barnum Circus dengan menghina fizikal dan mencaci maki mereka. Tambahan juga, mereka menyerang para penghibur bagi menunjukkan tanda protes. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak ingin melihat orang yang aneh di tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa wujud unsur diskriminasi terhadap orang yang mempunyai ketidakupayaan fizikal. Yang kedua, ketika Encik Barnum masih kecil, dia telah berjumpa dengan cinta hati pertamanya iaitu Charity yang merupakan seorang gadis bangsawan. Melihat kepada perbezaan status Tuan Hallett yang tidak mengizinkan anaknya berkawan dengan orang yang kelas bawahan. Misalnya, dalam satu adegan filem memperlihatkan Barnum berada di rumah Tuan Hallett dan dia melihat Charity sedang meminum air. Tuan Hallett terus menampaknya lalu menyuruhnya menjauhi Charity. Hal ini menunjukkan bahawa Tuan Hallett sangat menjaga status keluarganya dengan membenarkan keluarganya bergaul hanya dengan golongan kelas atasan sahaja. Contoh menghubungkan konsep diskriminasi dengan kehidupan seharian. Diskriminasi kaum merupakan layanan yang tidak adil terhadap orang atau kumpulan berdasarkan kaum atau etnik seseorang. Ketidakadilan berlaku apabila individu dilayan secara tidak sama rata kerana bangsa atau warna kulit mereka. Sebagai contoh,
Saira merupakan seorang yang berkulit gelap yang ingin memohon kerja di sebuah kawasan yang kebanyakannya berkulit putih. Namun, Saira mempunyai kelayakan pekerjaan. Namun, permohonannya ditolak hanya kerana warna kulitnya yang berbeza. Seterusnya, kepentingan konsep dalam kehidupan seharian. Diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang boleh memberikan kesan yang sangat buruk kepada orang, terutamanya mereka yang menjadi sasaran. Bagi memastikan setiap individu dilayan secara sama rata, semua pihak haruslah bertanggungjawab dalam meningkatkan kesedaran dan mengurangkan kes diskriminasi dalam budaya sosial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Aswabi Abdul Hamid, bernombor matrik 151750. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang perspektif sosial. Perspektif sosial merupakan satu proses kognitif seseorang untuk memahami seseorang individu yang lain melalui penampilan atau sifat moral yang dipertunjukkan oleh seseorang, menggunakan isyarat sosial untuk membuat penilaian. Walau bagaimanapun, kita sering memberi nasihat jangan menilai seseorang dari penampilan ataupun don't judge a book by its cover. Namun, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengabaikan prinsip ini. Sebagai contohnya, kita lebih suka untuk membantu orang yang berwajah kacak ataupun berwajah cantik berbanding seseorang yang tidak mempunyai rupa. Seterusnya, kumpulan kami akan membincangkan keberkaitan senario dalam filem dengan persepsi sosial. Watak-watak di dalam filem ini menilai diri mereka melalui perbandingan dengan orang lain. Ini jelas ditunjukkan di dalam lagu tema filem ini, iaitu This Is Me. Antara petikan yang lirik dalam lagu ini adalah aku tidak takut untuk dilihat. Baiklah, bangkitlah. Kerana hari ini saya tidak membiarkan rasa malu itu meresap. Di sini kita dapat menilai bahawa watak-watak di dalam filem ini mempunyai tahap keyakinan diri yang rendah terhadap kekurangan yang terdapat pada diri mereka. Watak-watak juga sering mengharapkan orang lain untuk menerima sifat mereka yang serba kekurangan melalui lirik-lirik lagu yang telah ditulis dalam filem ini. Phineas Taylor Burnham merasakan dirinya tidak berguna dan tidak dapat menerima diri sendiri. Watak lain, Letty Lutz, seorang wanita yang mempunyai janggut yang tebal, juga sering mempersoalkan harga dirinya disebabkan oleh tanggapan sosial terhadap rupa paras seseorang. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang contoh untuk menghubung kait konsep dengan kehidupan seharian. Walaupun masyarakat mengajar kita untuk tidak menilai seseorang dari ciri-ciri fizikal, tetapi kita juga tidak dapat menahan pandangan dan pendapat seseorang ataupun sekumpulan individu mengenai warna kulit, warna rambut, ketinggian, saiz badan, jenis suara ketika pertemuan buat kali pertama. Sebagai contohnya, Anis merupakan seorang jurujual produk kecantikan. Dia berasal dari kawasan luar bandar dan juga tidak pandai dalam berfashion. Bukan itu sahaja, Anis juga mengalami masalah obesiti sejak di bangku sekolah negeri. Contoh yang kedua, Amin merupakan seorang pemain rugby. Suaranya agak besar dan garau serta tubuhnya gempal yang menyebabkan kawan-kawan di sekitarnya takut untuk bergaul dengannya. So, di sini kita dapat lihat bahawa dua situasi yang berbeza yang menunjukkan orang di sekeliling mereka membuat perspektif sosial yang menilai daripada saiz badan, jenis suara ataupun garau ke kasar suara tu, dan juga menilai seseorang itu berasal dari bandar ataupun luar bandar. Seterusnya, kita akan membincangkan kepentingan konsep dalam kehidupan seharian. Perspektif sosial penting untuk memahami dan menilai tingkah laku moral orang lain. Ini membantu membuat prediksi dan penilaian yang lebih tepat terhadap mereka. Dengan perspektif sosial yang baik, kita dapat menghindari penilaian negatif dan membangunkan pemahaman yang lebih positif terhadap orang lain. Perspektif sosial juga membantu kita untuk menjadi lebih berhati-hati dalam mengamati dan menilai tingkah laku orang dalam kehidupan sehari-hari. So, di sini saya dapat simpulkan bahawa perspektif sosial merupakan satu konsep yang penting dalam kehidupan seharian, yang mana ia dapat membantu kita untuk membuat penilaian terhadap tingkah laku dan sikap moral seseorang supaya kita dapat mewujudkan satu perspektif ataupun perspektif yang positif terhadap seseorang. Akhir kata daripada kumpulan kami, The Greatest Showman adalah filem yang bermakna dengan kaitan kepada konsep diskriminasi dan teori perspektif sosial. Sebagai contohnya, diskriminasi terhadap golongan kurang upaya menggambarkan kejadian yang berlaku dalam masyarakat kini. Phineas Taylor Burnham yang tidak percaya dengan diri sendiri pula menggambarkan teori persepsi sosial yang mana sering membandingkan diri sendiri, kekurangan diri sendiri dengan kelebihan orang lain. Oleh itu, penonton boleh mengambil iktibar supaya tidak menilai orang berdasarkan
penampilan luaran, sebaliknya menghargai bantuan orang lain. Sekian, terima kasih.